Azim, boleh ceritakan sekarang persediaan menghadapi SUKMA, macam mana progres dia? So Alhamdulillah, syukur sangat sebab dalam tempoh masa sekarang persiapan untuk SUKMA semua berjalan dengan lancar. Dan saya dengan coach, kita orang dah set up program yang betul-betul yang sesuai untuk saya ke SUKMA. Lagipun kalau kita kirakan perjalanan sejak saya balik daripada Colombia, saya agak sibuk dengan banyak invitation daripada mana-mana ni kan. Jadi Alhamdulillah semua tu tak menjadi halangan pun. Cuma itu bergantung pada diri saya untuk saya adapt dengan semua benda ni. Tapi Alhamdulillah sedikit, sekarang tak ada banyak ganggu training program. And InsyaAllah we are looking forward for SUKMA. Macam mana dari segi motivasi Azim, sebab dah berada di tahap dunia untuk beraksi di SUKMA, apa yang buatkan Azim nak kejar di sana nanti? Jadi kalau nak dikatakan buat performance, this is actually my second time running in SUKMA. The last series I ran when I was 14, waktu saya 14. Jadi ini adalah second edition saya. Walaupun saya sekarang mungkin berada di dalam satu timing yang orang kata jauh daripada atlet lain, tapi bagi saya tak boleh menganggap itu sebagai kelebihan atau apa pun, sebab dalam acara pecut ni macam-macam boleh jadi. And kita tahu sekarang Malaysia pun masih lagi banyak talented sprinter, which is Haikal, Arsyad, Zulfika, Fakro from Penang, and ramai lagi. Jadi saya tak boleh ambil benda tu sebagai benda yang remeh. Saya tetap kena fokus dan juga kekalkan momentum lah. Jadi apa yang saya sasarkan di SUKMA ni hanyalah untuk maintain saya punya prestasi, mungkin below 10.2 second, yang mana kita tak perlu terburu-buru pun untuk mengejar sesuatu yang penting, sebab orang kata kunci untuk berjaya itu adalah konsistensi. Jadi insyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah di SUKMA nanti. Baru-baru ni dekat Islamic Game, Haikal dapat catatan 10.12, walaupun dibantu angin, tapi nampaklah ada prestasi meningkat tu kan. Jadi Azim sendiri nampak peningkatan saingan-saingan terdekat Azim ni dapat membantu tak nanti progres Azim juga? So untuk kata buat persaingan, saya rasa yang actually sprinter Malaysia pun most of them sebenarnya dah boleh hit 10.3 and below. Memang tak ada problem, sebab saya sendiri tahu mereka berlatih macam mana, catatan masa mereka, dan macam apa yang Abah Haikal lakukan di Islamic Game hari itu sebenarnya tak mustahil kalau betul rezeki dia boleh buat catatan masa malah lebih baik daripada 10.12 lah. Jadi melihat daripada persaingan daripada atlet-atlet negara sendiri yang ada sekarang, terutamanya yang akan berlari di SUKMA nanti, saya rasa mereka bakal memberi saya cabaran. Dan mana saya akan mengambil benda itu dengan tenang. Sebab saya rasa bergantung pada rezeki semuanya. Kalau ditakdirkan untuk saya menang pada kali ini, Alhamdulillah. Kalau tak apa, mungkin rezeki saya di kompetisi yang lain lah. Azim, boleh tak kalau kita nak minta pandangan peribadi Azim, sebab ada beberapa sukan acara yang penting juga digugurkan dekat SUKMA sebab tak cukup penyertaan. Contohnya lompat bergalah macam tu. Jadi Azim punya pendapat peribadi tentang pengguguran tu rugi tak? Sebab atlet ada yang dah berlatih juga untuk masuk. Jadi pada pandangan saya, bila bercakap tentang pengguguran atlet ni, yalah kita faham mungkin tak ramai atlet yang bertanding, tapi kita juga sebenarnya kena ambil kira penat lelah atlet yang cuba untuk bertanding dalam acara ini. Contohnya macam acara lompat bergalah dan sebagainya kan. Kita tahu tak ramai yang menyertai acara ni dekat dalam lokal dalam Malaysia sendiri. Tapi ada di antara mereka yang berpotensi dan sebagainya, tapi mereka susah untuk menonjol sebab one of the reason kebanyakan competition open dekat Malaysia ni tak melaksanakan acara tersebut. Sebagai contoh, kalau macam local game open biasa jarang ada acara-acara untuk lompat bergalah dan sebagainya. Jadi sebenarnya sayang untuk atlet-atlet kita menunjukkan bakat mereka yang sebenar. Lagipun bagi saya, kalau saya berada di tempat mereka pun saya rasa amat kecewa lah. Sebab kita dah bukan bazirkan masa lah, kita dah korbankan masa banyak kan untuk training dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya satu kerugian juga. Azim, kita dapat berita gembira. Azim dipilih sebagai pembaca ikrar sempena Hari Kebangsaan. Untuk usia semuda ini dapat berada di tempat tu, apa yang Azim rasa? Adakah ini penghargaan yang sangat besar yang Azim rasa? Jadi Alhamdulillah, ini satu penghargaan yang sangat besar lah untuk diri saya kan. Sebab biasanya kita tengok untuk pembaca ikrar di Hari Kemerdekaan, khususnya untuk Malaysia ni, yang sambutan yang besar-besaran di Dataran Merdeka tu biasanya diketuai oleh Corporal
polis, askar dan sebagainya kan. Jadi apabila saya semuda ini dapat dipanggil dan diberi penghormatan untuk membaca ikrar, saya rasa sangat berbesar hatilah. Alhamdulillah, dan saya akan cuba buat sehabis baik untuk tidak menghampakan mana-mana pihak. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pihak yang telah memilih saya, dan ini satu penghargaan yang sangat besar untuk diri saya. Adakah penghargaan ini juga boleh jadi pembakar semangat untuk Azim cuba nak beri lebih kepada negara Malaysia lepas ni? InsyaAllah, Alhamdulillah setakat ni langkah demi langkah, kejayaan demi kejayaan saya dapat buat. Tapi ini bukan saja usaha daripada diri saya sendiri. Ini adalah doa daripada orang ramai juga, sokongan daripada ibu bapa, rakan-rakan, coaches dan semua orang. Jadi insyaAllah dengan apa yang ada sekarang, saya akan cuba lebih baik. Kalau saya tak dapat yang lebih baik pun, insyaAllah saya akan cuba maintainkan apa yang perlu. Dan saya berharap orang ramai dapat terus mendoakan saya. Azim ada cakap awal tadi agak banyak invitation daripada pelbagai pihak. Jadi bila dapat spotlight perhatian ni, Azim pun, saya percaya Azim aware benda ni kalau kita tak kawal dengan baik pun boleh jadi membahayakan karier juga. Jadi apa yang Azim tanamkan, ingatkan supaya tak hanyut dengan populariti? Jadi yalah, kita pun tak pernah jangka kita boleh sampai tahap macam ni. Jadi saya cuba yang terbaik untuk mengikuti dan cubalah untuk menjawab semua soalan daripada orang-orang luar. Tapi bagi saya, macam mana pun saya tak boleh terlalu mendabik dada, sebab sebenarnya ini hanyalah permulaan. Jadi saya cuba yang terbaik untuk menjawab, mengikuti mana-mana social media yang cuba untuk ni kan. Dan Alhamdulillah saya dapat kawal benda tu dengan bantuan coach dan juga ibu bapa. Jadi tak ada masalah kot. Selagi saya masih lagi berada dan menjadi diri saya sendiri, insyaAllah. Boleh Azim share pesanan coach ataupun parents untuk kawal benda ni? Jadi pesanan daripada coach dan juga ibu bapa lah, sentiasa beringat yang kita tak sentiasa di atas. Dan juga percakapan daripada orang lain tu pun sebenarnya doa yang melantun. Jadi terus berbuat baik dengan semua orang. Kalau boleh, macam mana orang kata, kalau kita tak boleh, kita bagi tahu elok-elok kan. Jadi saya rasa dekat kesempatan ini pun saya nak minta maaf juga kepada mana-mana pihak media yang cuba untuk approach saya tapi saya tak reply atau tak angkat call ke apa. Mungkin sebab untuk to be honest, saya punya schedule pun memang agak padat. Jadi saya bukannya memilih tapi mengikut jadual saya, mana yang saya sempat lah. Jadi saya minta maaf sangat-sangat kepada mana-mana pihak media yang saya tak dapat ikuti. Jadi itulah pesanan daripada Azim. Actually sebelum ni kita dari SMK Gunung Rapat, kita dapat jumpa juga sini Azim, Khairul Hafiz Jantan. Dia kata antara impian dia kata bila ada Azim ni, kita nak kembali conquer 4x100 Asia Tenggara dan mungkin pergi Asia. Jadi Azim tengok harapan dia tu, Azim rasa boleh sama-sama tunaikan aspirasi dia tu. InsyaAllah, sebab itu pun salah satu impian saya untuk membawa balik sukan olahraga kita ni di peringkat bukan saja Asia Tenggara tapi di peringkat Asia dan insyaAllah dunia kalau kita mampu dan diberi rezeki. Jadi pada pandangan saya, kita sebenarnya mempunyai satu kuartet yang sangat kuat. Kalau kita bukan saja lihat daripada bahagian atas, daripada sini sendiri pun, malahan daripada age saya, under age masih lagi ramai. Contoh kita ada Jack Rizalman daripada Sabah, which is ada 2 orang sebenarnya daripada Sabah, dan juga Aidil. Dia orang dah bercatat 10.5. Itu walaupun catatan tangan, tapi kita tahu bila convert to electronic, it will come to 10.7, 10.6 kan. Jadi sebenarnya kita banyak lagi pelapis-pelapis yang berbakat. Untuk pandangan masa hadapan, insyaAllah tak ada yang mustahil untuk Malaysia kembali menjadi antara negara yang digeruni bukan di Asia ni. Jadi insyaAllah next year akan ada Asian Game, yang mana kita tahu untuk last series, waktu tu saya belum pun berada dalam national team, tapi waktu tu Alhamdulillah tim Malaysia sendiri pun dah berjaya layak ke peringkat akhir. Cuma tiada rezeki untuk mereka habiskan larian. Jadi insyaAllah tahun depan, jika saya diberi peluang untuk membawa nama negara lagi sekali, saya akan pastikan yang kami akan berada di dalam kelompok yang terbaik lah. Azim, actually 2022 ni tahun gemilang untuk sukan Malaysia. Hoki layak ke Piala Dunia, bola sepak layak Piala Asia. Azim,
mengharumkan nama negara di kejohanan bawah 20. And tadi Aaron Chia Soyik menamatkan penantian 45 tahun. Jadi macam mana pencapaian hebat ni dapat bagi motivasi tambahan mungkin kepada Azim untuk terus berjaya? Ya, jadi memang ini sebenarnya satu petanda yang baik bukan sahaja untuk negara tapi untuk semua atlet dia negara sendiri. Kita dapat lihat macam mana senior-senior yang berjaya mengatasi dan juga beat dia orang punya performance dekat world level. Yang mana itu sepatutnya diberi diambil sebagai contoh lah kepada semua atlet-atlet lain termasuk diri saya sendiri. Jadi memang tak tipu, saya sendiri pun dah menanamkan azam untuk bukan sahaja berada di dalam pentas final tetapi insya-Allah untuk membawa pulang sekurang-kurangnya pingat untuk negara. Jadi ini akan memberi saya lebih semangat untuk saya berusaha lebih lagi dan juga cuba yang terbaik untuk membawa nama Malaysia di pesada dunia. Okey, soalan terakhir daripada kami Azim, boleh tak ceritakan progres macam mana perbincangan dengan keluarga dengan coach tentang tawaran yang diterima? Ada dah buat keputusan ke? Yang mana you prefer untuk pergi? So alhamdulillah for the past 2 weeks we already have meeting from a lot of university from US, which one of them is Florida, Auburn, dan kita ada Texas A&M. Jadi 3 universiti tu antara 3 universiti yang saya dah buat shortlist untuk dibuat pemilihan buat masa sekarang. Jadi proses yang setengah diusahakan oleh pihak keluarga, MSN dan juga MSN sekarang adalah untuk membuat kelas persediaan lah sebelum saya berangkat ke sana, tapi masih lagi belum ada kata putus untuk saya memilih di antara 3 universiti tersebut. Cuma dalam masa terdekat lah saya akan buat pilihan dan juga memaklumkan kepada MSN untuk ke mana hala tuju saya selepas ni. Kalau perlu berangkat tu dijangkanya bila Azim? Kita bercadang untuk tidak mengambil masa yang lama sebab tahun depan akan ada banyak competition besar. Jadi kita tak nak terburu-buru dan tak nak terlalu melengahkan masa. Kita cuba selesaikan mana yang patut dengan tenang dan insya-Allah kalau semuanya selesai, mungkin dalam bulan 1 atau bulan 2 tahun depan saya akan berangkat ke sana lah. Okay Azim, rasanya kita tak ada soalan lagi. Terima kasih Harimau Malaya, doakan semua perancangan Azim dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga berjaya terus harumkan nama Malaysia. Terima kasih.